makan RM70. Balik tu garu kopiah. Kan garu kepala, garu kopiah. Kita makan datang apa RM70 tadi. Dia kata, abang lupa abang darah apa pinggan tadi. Pinggan tu ada 2 keping ke? Memang 2 keping, tak tengok harga. Kita je ni bukan orang kampung masuk tak tengok harga dah balun. Allah 2 keping murah kot, ada RM1 kot. Rupanya bukan RM1 lah datang tu, RM6 juga. Ada hak RM5 dan RM4. Kacang hak kita tanam belakang rumah tu RM4.5. Kacang hak kita tanam belakang rumah tu, kacang apa tu nama dia? Hak kecil tu hak tanam belakang rumah tu. Hak tumbuh sendiri tu. Tumbuh sendiri. Pun mahal. Tu. Ikan salmon dalam tu berlambak. Kalau pergi di sushi, ikan salmon berlambak. Nak abang apa? Dia dijadikan makanan orang elit. Kerana dia haiwan hijrah. Begitu juga kita, kalau kita hijrah, kita di kalangan orang yang elit, orang yang lebih daripada orang lain. Dulu dia kerja di tempat dia, dia hijrah pindah di tempat lain, kerja di tempat lain, gaji dia lebih besar pada tempat dia. Allah buka. Dan rezeki dia jangan duk kita duit kan. Rezeki harta, rezeki ilmu, rezeki anak, rezeki banyak. Dalam ramai-ramai orang di tempat kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang boleh main mengaji, ni rezeki. Tak ramai orang ada boleh main mengaji. Kerana pengajian ni, kita mengaji ilmu agama, ilmu yang sangat bernilai di sisi Allah, yang mana tidak akan dikalungkan ilmu ini pada orang-orang yang tidak dipilih. Orang nak main mengaji ni ingat orang biasa-biasa. Ibu-ibu, ayah-ayah, ibu-ibu ingat ayah-ayah dengan ibu-ibu orang biasa. Kita luar biasa kerana kita dikalungkan dengan kalungan ilmu. Kalungan ilmu. Itu bagi orang yang berhijrah. Baik. Nabi SAW pernah ditanya berkenaan dengan hijrah. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apa amalan yang paling afdal? Dia banyak soalan tapi saya ambil 2. Nabi kata amalan yang paling afdal tulul qiyam, berdiri lama dalam semayang. Semayang berdiri lama. Ni untuk semayang seorang-seorang lah. Kalau kita semayang berjamaah, ayah saya mengajar kita apa? Qaulul tam. Kan? Qaulul tam tu kalau kita mengaji dengan ayah saya tu, dalam solat jemaah ni tak boleh berdiri lama. Kalau imam ni dia kena yukhaffif, dia kena ringankan orang belakang. Tengok lu. Sebab tu imam dia kena kalih lu. Istawu ya'tadilu, tengok ada orang tua. Istawu luruskan sah, rapatkan sah. Bukan dia tengok orang lurus sangat pun, tengok hak lurus tengok dah. Tengok ada tak kalangan orang tua. Mai tu hak terketak Parkinson tu. Hak ni kena perah sikit. Cepat sikit. Ada orang yang jenis sujud dia tak boleh lama. Kita tahu dah sujud jangan lama, ada hak sesema. Ni kawan tu sesema sujud 5-6 minit. Penuh dalam ni dia duduk tahan tu. Tu imam ni nak keluar dah hujung-hujung dah ni. Tak naik-naik. Ada orang nak terberak, kan kita tahu. Sebab tu dalam kitab ada sebut, semakin ramai jemaah tu imam kena semakin ringankan solat tu. Semakin ramai jemaah semakin diringankan. Sebab bila makin ramai jemaah makin ramai hajat. Betul tak? Ada yang terfikir anak aku macam mana ni. Ada yang terfikir kerja dia. Ada yang terfikir nak terberak pada. Kalau terberak tu kesian kan kita duk baca pula surah Baqarah, alif lam mim. Dia dengar alif lam mim tu dia kata dia lambat ni. Ingatkan habis dah muflihun, sambung lagi tu. Sambung lagi. Dia kemut daripada rakaat pertama sampai ke sudah. Kesian kawan tu. Kerana kita. Ada orang yang nak pergi kerja. Kerja ni pula kan jauh. Orang Pulau Pinang ni, kalau belah saya ni, belah Nimbung Tebal, depa ni kerja belah balik pulau. Sini pun kalau pergi kerja balik pulau pun makan masa apa tu. Makan masa ni. Bila mana subuh tu dah lambat, kita percepatkan baca ayat lazim pun tak apa. Kalau kita duduk di masjid pekan, sebab kita nak orang yang main semayang ni kira alhamdulillah lah dia boleh singgah tu. Ramai orang tak tahu nak kata, saya tak mahu nak su'uzan, tak mahu. Tapi bila saya keluar semayang subuh, kita bila keluar, saya keluar kuliah subuh, semayang subuh kan, kuliah subuh. Keluar kuliah subuh, kalau saya kuliah subuh di Taman Merak, saya keluar awal, rumah saya di Simpang 5 atas sikit dapat untak tu kan.
Jadi nak main Taman Merak Batu Kawan tu, saya kena keluar awal lah. Saya sampai sebelum subuh tu. Saya keluar tu, mereka yang kerja ni dah tunggu dah. Dah tunggu dah. Mereka dah pergi dah. Saya pun kadang-kadang saya harap mereka ni semayang di tempat kerja lah. Kalau sampai dia, kalau kerja tu masuk pukul 8 sampai 7.30, Wallahualam bersemayang di mana. Jadi ada orang yang naik motor sendiri, dia rasa dia nak singgah saat masjid. Maka kita ringankan, jangan baca panjang. Dia tahu, ya aku dah lewat dah ni. Dia semayang dia tengok jam. Kalau tu imam ni surah apa dia baca panjang sangat ni, nanti tak khusyuk, dia kesian. Tulul qiyam ni untuk kita sendiri-sendiri di rumah. Semayang dengan jemaah ringankan. Jangan tulul qiyam ni semua. Walaupun dalam kitab sebut untuk sembahyang subuh disunatkan rakaat yang pertama tu imam membaca surah yang mengandungi 300 ayat. Rakaat yang pertama. Dan rakaat yang kedua sunat dibaca surah yang mengandungi 50 ayat. Cumanya kita nak tengok sunat tu boleh buat, tak boleh buat, tengoklah jemaah juga. Kalau kita tu macam kami duduk di pondok. Pondok ni memang tak ada orang lain semayang, kami je. Budak-budak je. Jadi boleh dah nak buat 300 ayat tu. Ataupun kita duduk dalam cerak tu, hulu kampung, jemaah kita memang tak pergi mana dah. Boleh dah nak buat 300 ayat tu. Jadi tengok tu ayyul a'mal, amalan yang paling baik tulul qiyam, berdiri lama ketika mana sembahyang. Lepas tu soalan yang terakhir dia tanya ayyul hijrah afdal, apakah hijrah yang paling afdal. Ni tajuk kita ni. Maka Nabi kata man hajara, barang siapa yang meninggalkan ma harramallahu alaih, apa-apa yang Allah haramkan atas dia, itulah hijrah yang terbaik. Apa yang Allah haramkan kepada kita, itulah yang paling elok kita tinggalkan. Benda yang haram ni arak, judi, kita tinggal. Haram yang kita tinggal ni makna dia apa? Kita duk buat dah, kita duk minum arak, kita tinggal. Yang tu baru nama tinggal. Tinggal ni selepas buat. Dia kata, saya Ustaz memang tak minum arak, Tuhan tak minum. Tinggal ni mana kata buat dah, lepas tu tinggal. Yang tu lebih Allah Ta'ala suka. Sebelum ni tak mengaji, tinggalkan yang tak mengaji tu, pergi mengaji. Itu yang paling Allah Ta'ala suka. Sebelum ni mengaji 2 kali sebulan, main 4 kali, penuh di Darul Wahdah 4 kali sebulan. Tinggalkan daripada 2 naik 4. Itu yang paling Allah Ta'ala suka. Tinggal selepas buat. Kita duk minum dah benda-benda yang tak elok. Tinggal benda tu, buat benda yang lain yang lebih elok, itu yang dinamakan ma harramallahu alaih, apa-apa yang Allah haramkan atas kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saya dan juga tuan-tuan, kita meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Kalau kita buat, dan apa yang kita tak buat lagi, apa yang Allah haramkan, jangan terus buat. Dia kata, ya aku ni nak jadi juga orang yang terbaik, buat dululah. Jangan buat dulu tu tak lagi, sangkut terus tak lagi. Jadi yang tu cari kerja lain. Baik, mengakhiri saya punya tazkirah pada hari ini, saya nak bagi tahu pada ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, 8 tanda yang diambil dari hadis Nabi yang disimpulkan oleh para ulama, iaitu 8 tanda orang tu hijrah ataupun tidak. Inilah saya ambil yang lah tadi. Ada banyak lagi nak yang poin-poin ni, tapi saya tak baca. Kita baca yang lah terus. 8 tanda. Kalau dia kata dia hijrah, tak ada 8 ni, dia belum lagi berhijrah. Yang pertama, man taba walam yata'allam bi'ilmin falaysa bitaibin. Barang siapa yang dia kata dia bertaubat, walam yata'allam bi'ilmin, kemudian dia tak mengaji, tak menuntut ilmu, falaysa bitaibin, maka dia bukan orang yang bertaubat. Kita kata kita dah berhijrah dah, tapi tak datang mengaji. Dia kata dulu ni makcik ni teruk, perangai teruk, hodoh, lah ni dah baik dah. Tapi dia tak mengaji, maka dia belum betul-betul lagi berhijrah. Yang kedua, wa man taba wa lam yazdad fi ibadatin falaysa bitaibin. Yang kedua yang dia kata, orang ni dia kata dia berhijrah, tetapi dia tidak menambah amalan pada ibadah dia,
maka dia belum lagi berhijrah. Ibadah dia dulu semayang 5 waktu yang tu, lepas hijrah pun semayang 5 waktu juga, tak bertambah. Hijrah dia tak bertambah, semayang sunat dia tak bertambah, bacaan Al-Quran dia dan sebagainya. Tu kena. Dia buat dua benda ni. Yang pertama mengaji, yang kedua ibadah. Betul disebut dulu mengaji dulu baru buat ibadah. Sebab kalau tak mengaji buat ibadah dia jadi pelik. Dalam semayang contohnya. Pasal ayah saya mengajar bab semayang kan, bab kita kalau tam. Kita tak mengaji, kita akan buat benda yang pelik-pelik. Baca Fatihah derah pada tu imam. Tu imam takbir Allahu Akbar. Dia pun kat belakang tu Allahu Akbar. Tu imam kata, hai, melawan nampak. Lebih derah pada tu imam tu. Makmum ni dekat telinga sendiri ya, dia lagi derah. Hak ni saya cerita bukan cerita mohon, cerita betul. Saya pernah pergi ganti kawan saya di Kulim. Ganti kuliah. Waktu tu kawan saya kita tak boleh hadir. Kita mak free tak subuh tu. Saya kebetulan free. Saya kata insya-Allah saya ganti dah pergi Kulim. Pergi ganti pergi masjid tu. Depan saya. Kopiah dia tinggi. Semakin tinggi kopiah makin derah kot. Tu imam takbir Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Siapa dia ni siapa? Tu imam baca Fatihah dia pun habis tu imam wala dhalin dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Punya derah. Oi, saya sibik saya ni jenis elok. Ada setengah orang dia tak boleh dengar orang derah nanti tak. Kadang-kadang kita ni dah laju dah sampai siratal ladzina dah. Pasal dia duduk dekat Alhamdulillah. Kita pun siratal alhamdulillah. Awak terikut kawan sebelah ni. Betul tak? Ada orang jenis tu. Jenis kita kalau dengar orang derah, kita pun terikut dia. Kita sampai sudah tak habis. Dia pula kena pula dia jenis sangkut Alhamdulillah. Kita pun siratal dua-dua tak sudah. Dua-dua tak sudah. Tak rokok dua orang tu. Orang bilang, wah tak rokok selalu elok. Ni 42 aku tu kurang ajar tu. Aku dah terikut dah siratal hamd sampai ke sudah. Ada setengah orang ni tu. Jadi kita jangan ganggu orang. Sebab tu kita mengaji dulu. Nak baca ni dengar telinga sendiri, jangan dengar telinga orang. Baru buat ibadah. Belajar dulu baru buat ibadah. Kadang-kadang dia mengaji kurang, ibadah lebih. Oi, dia kira nak tegur tu imam kan. Tu imam pantang salah dia, orang pertama tegur. Tu imam baca salah. Hari Jumaat lah tu imam kajian salah. Tajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Terlupa. Terlupa. Dia semangat. Qul huwallahu ahad. Tu imam kata, "Hai dia ni aku baca surah ni dia tegur surah lain." Tu imam kata, "Hai baca kali lagi." Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tidak. Hai dia ni tak dengar kata qul huwallahu ahad Allahus samad. Tu imam kata, "Hei, dengar suara macam tu siap." Melawan daripada orang. Nak tengok tu imam tarik. Rasa baik tu imam jenis penyabar. Kalau tu imam jenis barang, dia kalih belakang, "Hoi! Bukan surah tu." Orang baca surah ni kita qul huwallahu ahad. Semua yang tu imam tang mana sangkut qul huwallahu tu. Alam tara kaifa fa alam tara qul huwallahu ahad belakang. Baca qul huwallahu semangat. Ngaji dulu baru semangat. Belajar dulu baru buat ibadah. Kalau dia berhijrah, dia akan menambahkan ibadah dia di dalam hijrah. Yang ketiga, wa man taba wa lam yardal khusama falaysa bitaibin. Dan yang ketiga, kalau dia berhijrah tetapi dia tidak meninggalkan permusuhan sesama Islam, dia belum lagi berhijrah. Maka nasihat saya daripada hati kepada tuan-tuan semua, sudah-sudahlah berpolitik. Politik yang bermusuh-musuhan. Contohlah kalau kita orang PAH, contoh dulu PAH tak kenal dengan UMNO, lah kenal, lah ni tak kenal dengan PH, sebut terus senang. PH tu orang Islam ke tak? Islam. Amanah Islam ke tak? Islam. Selagi mana mereka Islam, jangan terlalu bermusuh dengan mereka. Ingat tu. Kita takut-takut mereka ni lebih hebat dari kita. Di mana di hari akhirat kelak kita memerlukan pertolongan mereka, mana tahu.
kesalahan yang mereka lakukan. Contoh kita PH, kawan kita PAH, dia melakukan kesalahan, itu kesalahan dia. Tapi kita tidak membenci pada diri dia. Kita PAH, PH melakukan kesalahan, itu kesalahan mereka. Kita kena nyatakan, kita kena bagi tahu kesalahan dia. Tetapi jangan terlalu benci dia sampai kita mengumpat di belakang dia. Kita tak tahu ni, kita ni lepas ke tak di hari akhirat kelak tu? Tak tahu, wallahu alam. Amalan kita ni wallahu alam banyak mana ni. Tapi bila mana kita sembang, kita kutuk dia, kita mengumpat dia, dah lah amalan kurang lagi pula tu. Sebab tu saya tuan-tuan, terang abang, saya tak berapa suka politik yang cemuh mencemuh, politik yang cela mencela. Fakta kemudian lebih kepada didikan. Jangan cela orang. Kita kata dekat ni orang tua kutuk kata orang tua kutuk, jangan. Kesalahan dia, sebutkan kesalahan dan juga perangai dia, jangan sebut diri dia. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah kita nak berhijrah, tinggalkan permusuhan. Boleh jadi nanti tak lama lagi datang PH dengan kita pula. Politik begitu lah. Dulu UMNO dengan PAH ni dahsyat lah tuan ni, sampai kapiak mengkapiak lah. Kawan ni kapiak, kawan ni kapiak, kawan ni pula. Tiba-tiba sekali lah. Nanti kita tak tahu ke depan nanti macam mana keadaannya. Maka nasihat saya tulus pada hati saya tuan-tuan, jangan terlalu benci orang Islam. Walaupun dia tu di kelompok orang lain, walaupun dia di kalangan orang lain, mereka masih lagi agama Islam, yang mengucap syahadah, yang beriman Allah itu esa, yang mengaku bahawa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Jadi politik matang. Orang atasan politik dia matang. Tengok Dr. Ashraf Wajdi jumpa dengan siapa baru ni? Dengan Syed Saddiq. Sembang elok. Kita tu dia sampai kemah kawan tu peruntuh. Ni pun relax kan, tak ada pun YB ni pergi bagi pancit tayar YB ni, tak ada. Mereka politik yang matang. Orang panggil apa tu? BPMS. Saya tak erti kan. Kita pun macam tu. Kita jadikan bahawa politik ni sebahagian daripada Islam. Bukanlah Islam ini semuanya politik. Bangun pagi makilah. Tengok WhatsApp makilah. Sebelum tidur maki. Bila nak mengaji? Mengaji pula dengan ustaz hak maki tu. Ustaz pun main maki, dia pun maki. Balik lagi pergi kedai kopi maki lagi. Kerja maki bila nak baca Quran ni? Bila nak buat amal baik? Jadi tinggalkan yardal khusama. Jangan kita suka kepada permusuhan. Tinggalkan. Tapi jangan tinggalkan politik. Politik itu sebahagian pada Islam. Tinggalkan permusuhan sesama Islam. Kemudian tinggalkan permusuhan dan bantu sesama Islam. Bantu kita punya produk sardin kita. BMF, Buy Muslim First. Saya pun duk tolong promote hak ayah saya bawa balik tu. Promote lah. Ayah saya pun pergi COD hantar mata sardin Darul Wahidah. Kami dua 12 tahun. Jadi tuan-tuan pun lagu tu juga. Bantu orang Islam kita, bantu pusat pengajian kita, sardin kita tu. Baik, yang keberapa? Keempat. Wa man taba wa lam yughayyir libasuhu wa zinatuhu falaysa bitaibin. Dan bukanlah orang yang berhijrah ni kalau dia tak tukar pakaian dan perhiasan dia. Dia kata saya berhijrah dah, saya dah bertaubat dah. Pakai ketat lagi. Saya berhijrah dah, saya dah bertaubat dah. Tak tutup aurat juga. Tu bukan lagi. Kalau dia dah berhijrah, pakaian dia pun dah elok, maka dialah orang yang berhijrah. Dan ujian waktu ni berat. Kita dari tak bertudung, tiba-tiba pakai tudung, berat dah ujian. Orang tengok kita, kawan-kawan lelaki kita, orang lelaki terutamanya, kita tak pakai kopiah, tiba-tiba pakai kopiah. Bajet-bajet haji pula dia ni, kata macam-macam kat kita. Bagi kita pun segan nak bawa kopiah ni. Tapi bila mana dah lekat kopiah ni tuan-tuan, insya-Allah lekat terus. Cuma kita akan buang lah waktu nak buat kerja apa, kita buang lah. Dia lekat terus. Kadang-kadang anak bini ajak, ayah jom lah pergi tengok panggung wayang. Masuk dalam panggung tu pakai kopiah, melatah Allahu Akbar pula tu. Tengok cerita hantu, Allahu Akbar, Allahu la dalam panggung wayang tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, melatah pada Allah. Tengok panggung wayang salah lah. Kalau tinggal keluarga tak apa lah. Tengok cerita elok-elok kan. Tengok cerita kartun dengan cucu-cucu, tak ada masalah. Yang salah ni pergi masuk dengan
makwa dengan pakwa makwa ni yang selalu ni. Jaranglah kita tengok orang pakai jubah tengok panggung wayang. Mereka pun tak masuk pasal benda-benda ni, benda yang tak elok tempat tu, duduk dengan bercampur dengan orang yang tak elok. Tapi kalau dah lekat kopiah ni, insya-Allah tidur pun kopiah. Kira dahsyat tu. Tukar pakaian kita. Kemudian wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Dan siapa-siapa yang bertaubat, dia tak tukar kawan dia pun, dia bukan lagi bertaubat, dia bukan lagi berhijrah. Tukar kawan dia pada dulu, kawan dia sebelum dia jadi baik ni, kawan dia pada Minah Rempik. Tak maaf lah kalau nama Minah. Minah Rempik, Mak Rempik, Bang Man Cowboy, tu nama apa, Man Tiger, semua nama-nama. Habis dia berhijrah, kontak dia pada Ustaz Muhammad, Ustaz Bakri, Ustaz Roslan, pengerusi surau, AJK surau, Tok Siap surau. Grup dia pula, grup surau 1, grup surau 2, grup surau 3. Grup masjid ni, grup masjid kampung Pak Bentua. Semua grup masjid dia masuk. Kalau dia kata dia berhijrah tapi grup tak ubah, grup bawang pertama, grup bawang kedua kata kat Minah ni, grup bawang ketiga kata kat Maklong ni, grup keempat kata kat Pok-Pok ni. Hak ni belum lagi. Daripada grup 5 orang. Grup 5 orang daripada 5 grup. Satu grup 4 orang ni duk kata seorang ni. Hak satu grup lagi 4 orang ni pula duk kata kat dia ni. Hak satu grup ni 4 orang ni duk kata hak dia ni pula. Hak satu grup ni 4 orang ni lagi duk kata kat dia ni. Lah kali kita tengok semua kena. Betul kalau kita tengok orang hak mengata ni. Kan kalau kita pergi di kedai kopi ke apa kan. Duk tengok depan ni. Semua depan kata. Kan? Kawan dia tu tak ada, dia kata kawan dia tu. Hak ni kawan dia mai, dia kata hak yang tak ada pula. Pengurusi masjid kena, Tok Imam kena, Tok Siok kena, Tok Bilal kena, jemaah kena. Lah kali dia tak tahu kata kat siapa dah, kata kat diri dia pula. Tu. Tukar kawan kita jadi lebih baik. Kawan-kawan yang baik. Kalau kawan baik, kita pun baik insya-Allah. Al-mar'u ma'a dini khalili. Seseorang dinilai dengan kawan dia. Nak tanya dia ni baik ke tak? Tengok kawan dia. Baik ke tak? Tapi yang tak baik, jangan tak kawan. Hang tak baik, tak mau kawan hang. Kita bermesra dengan yang tak baik. Berkawan dengan dia, tapi sahabat hak betul-betul ni hak baik. Yang tak baik tu kita kena berkawan juga supaya kita tarik dia sikit. Tu. Kemudian wa man taba. 10.30 dah. Tak apa kot. Sikit lagi lah. Walam yughayyir, nak biarlah 3 ya. Walam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Dan siapa-siapa yang kata dia hijrah tapi dia tak ubah perangai dia, maka dia bukan orang yang berhijrah. Perangai dulu yang tak elok, ubah jadi lebih elok. Tapi yang ni insya-Allah saya tengok beberapa orang yang hijrah, kawan-kawan saya lah. Mungkin tuan-tuan lebih kenal ramai, tuan-tuan lebih banyak kenalan. Macam saya kenalan kawan je lah. Jadi kita tengok yang berubah tu, kebiasaannya cara cakap tu dah lain. Dia jadi lembut. Dulu ni, hang, jom lah lepak dulu. Bila dia berubah tu, tak pergi mana kan? Dia jadi lain. Perangai dia berubah. Kebiasaan macam tu. Tapi kalau dia kata aku ni dah berubah lah, tapi perangai duduk sama. Apa pun tak, tu belum lagi. Apa pun tak dia apa tu tak berubah tu, belum berubah.